mungkin Prof, ini sajalah kita. Saya pasal tak ada jawapan. Saya nak jawapan. Ada yang saya dipresentkan fakta kematian tahun lepas seluruh dunia tahun 2019 dengan 2020 tak ada beza, lebih kurang sama aja. Masa 2019 tidak ada lagi COVID. Lebih kurang begitulah. Jadi bila dah ada pun sama juga ada kematian ini berubah-ubah. Pasal saya ni nak tanya ini pasal saya tengok macam mana Kementerian Kesihatan mengambil mudah dengan bilangan. Contohnya pada mula dulu saya tengok DG sendiri ada jawab pasal ada orang tanya kenapa orang yang mati itu dia mati aksiden. Tapi ditulis mati sebagai COVID. Jadi jawapan DG masa tu adalah kerana bila dia mati kita test dia ada COVID. Positif. Positif. Tapi kalau dia boleh positif COVID 3 minggu lagi, 4 minggu lagi atau seumur hidup dia positif COVID, mungkin dia tak ada apa-apa, dia tak mati kalau dia tak mati aksiden. Jadi macam mana kita tunjukkan figure itu menjadikan ini yang disebabkan COVID? Satu. Nombor dua, kita juga ada laporan sini, laporan daripada sebuah klinik yang buat laporan polis. Yang laporan yang dia bagi adalah negatif. Tapi bila sampai untuk catatan, dia jadi positif. Dan dia orang ni buat laporan polis juga. Jadi, kalau kita lihat, maknanya ada keraguan, figure itu bertambah. Figure itu bertambah. Yang ini juga menjadi soalan di on the ground ni. Soalan di ground ni cukup macam-macam. Pasal orang ada telefon kan. Telefon dia untuk tanya macam-macam, dia reka ke dia apa ke yang tidak ada jawapan. Because kalau saya dulu belajar marketing juga. Dia kata kalau news ni kita biarkan dia akan melalui grapevine. Kalau kita tak ada official. Jadi kenalah ada official news yang orang boleh percaya. Dan dari segi bilangan satu lagi pasal saya ada 3 benda ni, okey. Satu pasal lonjakan. Bila dia orang tanya kenapa ada lonjakan, Tan Sri jawab kata figure last year. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi jawapan itu membawa kecurigaan yang besar di kalangan orang bawahan seperti kami di lapangan ini. Pasal, figure naik. Berapa kita pun tak tahu. Bila kita tak tahu dan kita tidak yakin dan ada tahun lepas, ada yang mati aksiden, jadi boleh kita mengharapkan figure ini? Bolehkah kita letakkan keyakinan kita kepada jumlah? Dan di masa yang sama, kita kena ingat jumlah ini amat penting. Statistik ni amat penting. Kerana kita tengok apa jadi kepada Singapura. Disebabkan figure kita tinggi, apa jadi? Singapura tutup sebadan kan? Berapa orang yang tak dapat kerja? Berapa ratus ribu orang tak dapat hilang kerja. Jadi kita mana boleh ambil mudah-mudah macam ni? Ini bukan main-main. Dan kemudian adakah dengan figure-figure itu memadai kita isytihar sebagai pandemik? Kalau saya kira tadi, saya tengok dalam statistik yang ada kan. Saya dapati kalau kita ada 200 ribu lebih kan, yang dikatakan positive case, tetapi bila kita tengok pula pada data yang recover campur dengan yang nak tunggu recover, banyak sikit sangat 99% sembuh. Dan mana datang penyakitnya kalau tak ada mati? Jadi ini soalan-soalan yang meragukan pada Okeylah macam ni. Prof, yang bunuh diri lebih lagi. Yang mati denggi ke, kalau tidak kita declarekan kawasan denggi ditutup atau tebang semua pokok pasal ada nyamuk. Jadi benda ni yang kita ya Allah Tuanku nak jawab macam mana? Nak jawab pula pada orang-orang yang hilang pekerjaan. Jadi sekarang ni kita sebab tu kita tuju kat Prof nasib lah Prof. Prof kena jawab lah, Prof medik. Okeylah macam ni. Saya pun bukan statistician dan juga bukan epidemiologist. Tapi apa yang saya observe ialah sebenarnya numbers ni kita tak tahu apa yang berlaku dalam kementerian. Kita tak nak campur. Tapi secara logiknya setiap kali dia tingkatkan tahap operasi penyaringan, lebih banyak dia buat test, lebih banyaklah number tu naik. Memanglah kalau buat satu Malaysia, banyaklah lagi. Jadi ini yang persoalan yang rakyat tanya. Rakyat tak faham, rakyat nak tahu, nak jawab.
Tapi kalau rakyat nak tanya, tak ada jawapan. Kita yang macam wakil rakyat lah sikit kan. Kita tanya pun tak ada siapa nak jawab. Kecuali mesti kita tabik. Pasal dia ambil inisiatif. Cuba kita tengok 4 hari lepas. Kebelakangan 4-5 hari kebelakangan ni. Menurun kan? Menurun. Sebab raya Cina cuti. Tapi dia kata, dia macam ni, Prof. Ini sajalah cerita ya. Pasal ada yang bercerita, sebenarnya COVID ni baik juga. Pasal aksiden kurang. Binatang pun keluar, udara pun cerah. Jadi mungkin ada juga perspektif. Satu perspektif. Mungkin kita tak faham. Mungkin ada agenda yang lebih besar. Yang kadang-kadang kita nak macam dululah, kalau masa dulu-dulu tahun 60-an kan, bila family planning, kita mungkin marah pada kerajaan, kenapa nak ada family planning lah ini semua sekali. Tapi kita tak tahu. Pokoknya kerajaan pun tengkuk dia kena ada cucuk kat sini. Kalau kau tak ambil ni, kau tak dapat loan. Tak dapat loan, tak dapat World Bank tak jadi mungkin. Ini yang kita nak tahu, Prof. Kita nak tahu adakah ada sesuatu yang luar. Saya nak patah balik tadi tu, Prof. Sebab ini soalan yang besar tadi. Adakah vaksin itu suatu yang tidak selamat? Kalau tidak selamat mengikut definisi kepakaran yang ada, adakah boleh diwajibkan kepada frontliner? Sebab soalan ni kepada frontliner pun banyak tanya. Banyak ni. Okey. Perkataan kita tak boleh kata vaksin itu tidak selamat. Okey, itu kasar sangatlah kononnya. Tak apa, kasar pun tak apa. Kita nak jawapan daripada KKM tak jawab. Tak apa kalau apa-apa pun dia yang dalam. Tak apa, saya masuk tak apa. Okey. Saya nak tahu ni. Ya, okey. Yang kita nak beritahu ialah pengambilan vaksin ini, dalam pengambilan vaksin ada beberapa benda yang kita belum ketahui untuk memastikan kita bahawa kita akan 100% selamat. So maknanya apabila kita disuruh ambil vaksin, ada lagi dalam kepala kita, aku takutlah nak ambil vaksin ni. There is something yang I don't know from this. So maknanya kita curiga. Itu je. Okey.